Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih pada pengacara majlis yang saya hormati pengurusi surau Ad-Diniyah Encik Muhammad Razi, Tuan Imam Tuan Haji Muhammad bin Muhammad Taib, Biro Muslimat, Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang yang dirahmati Allah SWT sekalian. Apa khabar semua, sihat ke? Alhamdulillah. Baik, syukur kita pada Allah Ta'ala hari yang telah dirancang sekira mungkin dalam 2-3 bulan sebelum ini telah pun berlangsung pada pagi ini, ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan kesihatan yang baik. Saya terlebih dahulu saya mohon maaf atas kelewatan hadir, sebab untuk pengatur tuan-tuan semua baru malam tadi saya sampai ke rumah, baru balik daripada umrah, ya. Jadi suara tu macam ada tak ada, ya. Cuaca sana biasalah sejuk lagi kan, sejuk panas macam itulah, ya, siang sejuk, tengah hari panas, malam sejuk balik, gitulah. Jadi alhamdulillah ini program pertama saya setelah saya baru balik, dan mudah-mudahan kita dapat mengikuti agenda program ini daripada awal sehinggalah ke pengakhirannya. Jadi insya-Allah saya tak perlu perkenalkan diri, pengacara majlis kita pun dah perkenalkan saya. Jadi terus kepada program kita pada pagi ini akan ada 2 sesi, teori dan praktikal. Dalam bab teori saya akan terangkan tentang 4 perkara. Dan saya yakin tuan-tuan semua dah dapat buku kecil. Dapat dah? Ada, Itu buku nota tu hadiah lah kita bagi untuk peserta program. Jadi untuk yang panduan itu ada dalam teori ni, ya. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak, orang sakaratul maut, macam mana kita nak buat, tengok saja ke, benda ni kena belajar daripada awal sehinggalah ke pengebumian dia. Makna kata daripada detik awal nazak, contohnya anak-anak kecil ni dia belajar. Sebab banyak kes yang berlaku kat KL ni kan, bila orang tua bekerja, salah seorang tinggal kat rumah, anak-anak saja tinggal kat rumah, tiba-tiba berlakunya orang tu sedang sakit nazak. Jadi apa yang perlu buat? Benda begini perlu ditekankan juga dalam prosedur ataupun kursus pengurusan jenazah ni. Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, orang mati, macam mana kita nak buat? Takkan kita baru mati tu masuk sebelah air, mandikan dia kan? Dia mesti ada kaedah yang perlu kita buat dulu kan? Jadi yang ketiga pula, urusan dokumentasi. Setiap kematian ni perlu dapatkan surat menyurat, dapatkan laporan polis, dapatkan laporan perubatan. Ini semua benda-benda yang perlu kita tahu, sebab dia tak macam dulu tahun 1950-an sebelum merdeka dulu, kalau meninggal terus panggil Pak Bilal, terus mandi kapan. Tak. Kita ada prosedur, kita ada undang-undang. Selagi surat tak sampai, pihak surau, pihak masjid, pihak karyah tak boleh nak uruskan jenazah tu, tak boleh nak mandi kapan. Dia ada prosedur dia. Dan yang keempat, rukun pengurusan jenazah. Saya nak tanyalah semua sebagai nak buka minda kita pagi ni kan. Rukun pengurusan jenazah ada berapa? 5. Okey, pertama. Rukun pengurusan jenazah ada berapa? Berapa? Ada salah? Tak apa, tak salah ke betul ke tak ada masalah. Rukun pengurusan jenazah ada berapa? Baik, tak apalah, biasalah saya saja keliru kan. Rukun pengurusan jenazah ada 4. Saja je buat begini kan. 4 tu apa? Mandi, kafan, solat dan ke bumi. Itu saja 4 saja. Yang 5 tu apa dek? Rukun negara. Ya, kita ada 4 saja, ya. Jadi kita akan belajar prosedur tu dalam bab praktikal nanti. Dalam bab praktikal nanti akan ada 4 perkara juga, iaitulah berkaitan mandi, kafan, solat dan ke bumi. Dalam bab mandi nanti, bab mandi jenazah, ya, sebabkan kita ni peserta kita muslimin dan muslimat, lelaki dan perempuan, jadi kita akan buat praktikal mandi tu di dalam ni juga. Tak perlulah pergi ke tempat. Sini ada bilik mandi?
Ada bilik mandi jenazah sini. Oh, tepi tu. Tak payah pergi sana berkumpul ramai-ramai. Ya. Tak payah kita apa, dan waktu praktikal nanti tidak menggunakan walaupun setitis pun air. Tak ada. Sebab apa saya bila buat praktikal waktu kursus, kalau menggunakan air, melibatkan air, dia akan jadi dua musibah. Ada dua musibah akan berlaku. Apa yang pertama? Pertama, bila kita guna air waktu praktikal nanti, tuan-tuan dan puan-puan banyak main air. Itu confirm. Nak main praktikal, kita nak mandi dia kan, banyak main air. Kau budak kecil je, orang tua pun suka. Pasal apa? Pasal yang jadi model nanti kawan-kawan kita kan, orang yang kita kenal kan. Time tu lah dia, nanti kau kan, dia geletek kaki orang tu. Saya tak habis cakap lagi dah curah dah air kat muka orang tu. Banyak main dia nanti. Jadi kita tak gunakan air. Ya, duduk depan-depan tengok macam mana prosedur dia. Itu saja. Yang kedua, kalau kita guna air nanti, apa yang berlaku? Yang jadi model tu balik demam panas. Bukan sebab badi mayat ke, bukan sebab kenan ke apa, tak. Tapi sebab kesejukan yang melampau. Kenapa sejuk yang melampau? Sebab waktu saya nak praktikal mandi itulah, tuan-tuan banyak soalan. Ustaz, air ni apa? Berapa gayung? Berapa jenis? Campur apa? Lagi banyak soalan, lagi lama kawan tu kena mandi. Menggigil, Ustaz bila nak habis? Dia tanya. Jadi kita tak menggunakan air, hanya simulasi. Cara macam nak pusingkan mayat, kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu dia, prosedur dia yang perlu kita tekankan. Ya. Jadi siapa jadi model nanti dia selamatlah. Duduk diam je kan, tak menggunakan air pun. Ya. Dalam bab praktikal kafan nanti juga, kita akan buat kaedah cara nak bentangkan kafan. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan rasa macam lainlah cara Ustaz ni potong kan. Dia kaedah tu bukanlah satu perkara yang wajib kita tahu. Ya, kaedah ni ialah cara. Mungkin cara saya straight potong. Yang tuan-tuan pernah belajar sebelum ni, Ustaz tu hari ajar lain, rendah-rendah kan. Apa sebab Ustaz dia straight? Itu kaedah. Kaedah ni maksud apa? Dia benda yang berbeza, cara yang berbeza tapi matlamat sama. Macam kita nak pergi, katakanlah ada orang Kelantan sini. Ada? Ada orang Pantai Timur kan. Kalau dia nak pergi Kelantan macam mana? Dia kata jalan highway, masuk kat Raup, keluar Gua Musang, sampailah Kelantan. Ada kata, kalau saya lagi suka LPT 1, LPT 2, naik Kuala Terengganu, pusing sampai Kelantan. Boleh juga kaedah kedua. Ada kata tak, saya suka naik flight daripada KLIA sampai Kota Baru. Ada kata tak, saya suka naik kereta api, pergi kat Gemas, naik kereta api terus sampai ke Kelantan. Ada kata tak, saya suka naik kapal daripada Port Klang, pusing Singapura sampai ke. Jadi apa saja cara yang kita buat, matlamat tak sama. Itu kaedah perjalanan. Begitu juga dalam kain kafan. Jadi fokus kita pada hari ini bukanlah semata-mata cara nak potong kain kafan, nak bentang kain kafan, tapi lebih kepada nak tahu bahawa apa matlamat dia, apakah hukum wajib dia, apakah hukum harus dia, apakah hukum sunat dia, apakah hukum haram dia, makruh dan sebagainya. Ini yang kita nak fokuskan pada hari ini, ya. Tapi saya akan tunjukkan 4 kaedah dalam pembentangan kain kafan. Pertama, kaedah basic. Cara basic, simple je. Kalau tuan-tuan belajar 4 kaedah ni, tiba-tiba terlupa yang tiga-tiga ni. Satu ni mesti ingat, insya-Allah. Kan? Baru belajar ni, sampai kat depan tu nak keluar pintu, tersepak pintu kan. Terlupa kan. Apa Ustaz ajar tadi kan. Tak apa, yang pertama tu insya-Allah ingat. Basic, simple je. Yang kedua apa dia? Yang kedua, macam mana pula cara kita nak buat kalau badan dia besar? Mayat tu badan besar. Macam mana nak buat ni? Kain kafan bidang 60, mayat bidang 90. Macam mana? Kan? Macam mana kaedah nak bentang kain kafan tu? Itu kena tahu juga. Yang ketiga macam mana? Kalau misalnya kata jenazah tu ada penyakit berjangkit, HIV, AIDS, COVID, TB. Macam mana pula kalau orang tu ada pendarahan, aksiden, kemalangan? Macam mana pula kalau orang tu dia ada masalah yang kritikal, mayat reput? Boleh jadi juga kan? Kita duduk kat KL ni kadang-kadang ada yang jadi dia suka duduk rumah. Kita pun tengok lama tak keluar rumah, mana orang ni kan. Tahu-tahu dah bau busuk. Seminggu bau jiran sebelah tahu. Dah berulat. Itu biasa. Jadi kalau kita sebagai jiran, sebagai karya sini, apa nak buat pada mayat orang ni yang ada berulat ni? Bukan kita minta, tapi benda ni mungkin akan berlaku. Jadi kita kena tahu juga prosedur ni.
Ya, cara nak kendalikan mayat-mayat kritikal ni. Macam mana nak bentang keikapan dia. Dan yang keempat, kaedah ini sesuai untuk lelaki dan wanita. Cara nak bentang keikapan, yang mana kalau tuan-tuan belajar, misal kata ahli keluarga kita yang perempuan meninggal dunia, kita pun boleh uruskan, sebab keluarga boleh uruskan keluarga sendiri. Dan kalau perempuan belajar, tengok cara bentang keikapan ni, suami dia ke anak lelaki dia meninggal pun, dia boleh uruskan juga. Mana benda ni, semua boleh buat. Ya, tak ada kata, oh kalau lelaki cari cara dia, kalau perempuan macam ni cara dia. Sama je kaedah dia. Ya, baik, teori dan praktikal ni akan bergerak secara santai saja. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada persoalan, boleh tanya. Ya, angkat tangan, tanya saja. Ya, kalau ibu-ibu, akak-akak kat belakang segan nak tanya, tulis atas kertas, lipat cantik, bagi kat saya. Jangan buat kapal terbang, ya. Ya. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rasa macam, alamak, ustaz ni lama lah pula, nak pergi tandas lah, nak cuci muka ke, nak pergi buang air ke, tak payahlah berjoget kat belakang tu, tahan. Bila nak habis ni, bila nak habis ni, pergi je keluar, ya, tak payah minta izin. Please teacher, may I go out? Tak payah, get out je. Alright, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, buku kecil tu sebagai panduan, itu percuma. Kalau nak yang berwarna, yang cantik, yang ada tulisan, ada gambar semua, ni berbayar kan. Ya, ni semua lengkap ada ni. Dalam ni ada panduan bergambar, siap dengan panduan penyakit berjangkit, penyakit COVID, macam mayat terbakar, mayat reput, termasuklah tentang solat jenazah gaib, termasuklah dengan panduan talqin. Semua ada dalam ni. Ya, kalau kat Shopee ni tinggi sikit harga dia, RM35. Tapi kalau 35. Tapi kalau untuk kursus ini, peserta kursus ni ya, jangan beritahu orang lain. Peserta kursus ni je 40. Tapi 40 bukan satu tuan-tuan. 40 dapat 2. Haji tahu dah. 40 dapat 2. Maknanya 1 20 lah, ya. Itu boleh dapat kat luar lah, ya. Satu ni buku apa? 40 kisah orang mati. Ni buku ni berdasarkan pengalaman saya. Ya. Tapi tuan-tuan yang beli buku ni janganlah berharap cerita mayat lidah terjelir ke, mata terbulat ke, perut busung ke. Jangan. Ini bukan cerita buku mastika. Ini bukan buku mastika yang cerita tuan nak tengok cerita pelik-pelik tu. Sebab ramai orang kata, Ustaz, ada tak cerita pelik-pelik, cerita-cerita yang seram tu masa sepanjang Ustaz uruskan mayat? Apa nak dengar cerita macam tu? Kan? Tak puas ke baca buku mastika? Tak puas ke tengok TV Tanah Kubur tu? Kan? Ini cerita yang baik-baik je. Ya, ibrah dan iktibar, kisah-kisah masyarakat kita, yang mana yang susah, macam mana yang terpinggir, macam mana yang terbuang. Ini semua kisah-kisah yang ada ibrah pengajaran dia. Ya, boleh dapatkan di luar lah kalau nak dapatkan, ya. Baik. Kemudian dalam bab praktikal solat, praktikal solat, insya-Allah saya akan terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan kaedah kaifiat solat jenazah dan sebagainya. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun dah tahu dah solat jenazah macam mana kan, dah biasa buat kan. Berapa rakaat solat jenazah? Berapa rakaat? 2. Ada jawapan lain? Keempat ke? Mana ada 2 rakaat? 4 takbir saja. Solat jenazah ni 4 takbir. Jangan orang takbir kedua rukuk. 4 takbir, ya. Mayat gaib. Mana tahu pemahaman kita berbeza? Solat jenazah gaib maksud dia, asal solat jenazah dia gaib. Asal solat jenazah dia gaib. Dan ya, insya-Allah saya akan terangkan dari segi rukun, bagaimana kaedahnya, sampai bila waktunya, dan bagaimana cara pelaksanaan. Dan yang keempat, pengebumian jenazah. Sini kalau meninggal ke bumi mana? Ratu Sakinah, Taman Selasih. Jauh pula nak pergi sana kan. Dan tak perlu pula kita gali tanah kat sebelah ni, tak payah. Ya, jadi tak perlu bergerak ke mana-mana. Kat sini juga kita kebumikan orang tu. Kan? Hanya tahu tentang kaedah pengebumian. Sebab ramai orang kubur tu kita dah tahu dah, setiap tanah kubur dah ada penggali dah. Jadi tak perlu kita belajar cara nak gali kubur, berapa lubang dia, saiz dia, tak perlu. Itu orang lain punya bidang. Yang kita nak tahu ialah macam mana cara nak kebumikan orang tu. Sebab masalah yang berlaku selalu apa dia? Yang nak turun 1 orang mayat, yang menyambut dalam liang biasanya 3 orang, yang bagi arahan dekat atas 30 orang. Tu biasa berlaku. Tu kepala tu pusing, tali tu buka, badan tu sengitkan, tanah. Semua nak bercakap, serabutlah waktu pengebumian tu.
Jadi kita nak tahu supaya apakah kaedah yang sebenarnya yang lebih mudah, tak perlu orang bagi arahan pun kita dah faham dah. Cara tangan kita macam mana, mengiringkan mayat macam mana, nak buka tali macam mana. Ini kaedah yang perlu kita belajar, ya. Jadi dalam bab teori dan praktikal ini, insya-Allah akan bergerak dan kita insya-Allah akan ada masa, ya. Saya, ada rehat dia? Ada makan dia? Ada, ya. Insya-Allah kita akan berehat sekejap lagi. Dan saya dimaklumkan kita habis pukul 4 dah. Pukul apa? Satu. Nasib baik laju kan. InsyaAllah saya pun tak nak masa lama kan. Sampai tengah hari kita habiskanlah program ni, ya. Jadi ialah tengah hari kan ada kenduri pula, nak masak lah, nak berjalan lah pula kan. InsyaAllah. Baik tuan-tuan, satu lagi saya nak beritahu, siapa yang jadi model nanti, model ni kriteria dia, jangan paksa orang tu. Jangan guna kuasa veto. Kau budak lagi, jangan. Ingat orang tua tak mati. Kau kecil sikit, ingat orang besar tak mati. Kan? Jangan guna. Kalau boleh volunteer, dia angkat tangan, okey, inilah bagus dia kan. Siapa yang jadi model nanti, insya-Allah dia ada dapat 4 kelebihan. Pertama, panjang umur dia. Panjang umur dia tak jamin, tak jamin, tapi insya-Allah. Sebab apa? 5 tahun lepas ada orang tu dia jadi model, sampai hari ni hidup lagi. 5 tahun lepas kan. Siapa orang yang orang lain tak dapat? Cuba cabar orang ni sirampai ke pasal baju? Sirampai ah. Cuba tanya orang sirampai ni, siapa yang pernah hidup-hidup kena kapan? Tak ada, aku seorang je. Jadi dia boleh bangga sikit. Dan yang keempat, siapa jadi model? Dia boleh dapat satu keistimewaan. Waktu dia kena kapan nanti, minta kawan-kawan ambil gambar dia. Buat profile picture. Ambil video daripada kepala sampai kaki. Post kat TikTok. FYP tau. Jadi jangan takut jadi model, ya. Baik. Terus pada agenda kita yang pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Orang sedang nazak ni, ya, sakaratul maut. Orang yang sedang nazak ni diambang sakaratul maut, dia mabuk. Mabuk ni apa? Tak dapat beza mana baik, mana buruk, mana betul, mana salah, mana dosa, mana pahala. Itu orang sakaratul maut, ya. Orang dalam keadaan sakit ni, nak tanya soalan lagi. Apakah orang tengah nazak ni, macam mana keadaan dia? Boleh tahu tak? Bagaimanakah keadaan orang yang sedang nazak? Dek, bagaimana keadaan orang yang sedang nazak? Mata ke atas? Gini, okey, betul tu, betul. Lagi? Bagaimana keadaan orang tengah nazak? Sesak nafas lagi? Dan bila dia terbaring, maka tentulah akan datang sesak nafas, mulalah mata dia ke atas, mulalah tercungap-cungap, ya, dada dia berombak. Ini semua adalah perkara yang berlaku sejurus dia dalam keadaan nazak, ya. Apa yang perlu kita buat? Pertama, Nabi SAW sebut, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir meninggal dunia. Ajar dia la ilaha illallah. Macam mana ajar dia? La ilaha illallah. Tu macam makcik Dodo, ya. La ilaha illallah kan. Ya. Dia ajar kalimah la ilaha illallah ni, kita bisik kat telinga dia, belah kanan ke belah kiri tak ada masalah. Jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Kalau perlahan sangat dia tak dapat ikut. Ikut saya bang, ya. La ilaha illallah. Semput dia nak ikut, dia tak boleh ikut. Ya, itu azan noh. Silap-silap dia lempang gitu, cepat sikit. Jangan terlalu mendayu lah, jangan. Macam dalam TV kan, la ilaha illallah. Itu panjang, jangan ikut. Dan jangan terlalu laju pula. Afdal zikri falam annahu la ilaha illallah. Pun tak boleh juga. Dia sederhana. Macam mana? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu-satu. Seorang saja yang bercakap. Tak perlu ramai-ramai. Ya? Bisik kat dia, itu saja kalimah dia. Tak perlu panjang-panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dalam drama Melayu boleh. Kan?
Dalam drama Melayu, cerita Rama, ni sinetron Indonesia, itu boleh. Sebab apa? Bila dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, yang tengah nazak tu boleh ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo Pak. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Aku bersaksi. Ini semua pembongak kata. Mana ada orang tengah nazak boleh mengucap panjang, tapi dalam berlakon boleh. Sebab ikut apa? Arahan pengarah. Pengarah kata, cut, bangun balik mayat tu. Kenapa tuan? Kurang feeling, buat lagi. Mati balik, hidup balik, mati balik 30 kali pun tak ada masalah. Sebab berlakon. Hakikatnya orang nak mati ni, nak sebut kalimah Allah pun bukan perkara yang mudah. Jadi kita sebagai orang yang ada di samping orang tengah nazak, jangan tinggalkan dia. Bimbing dia. La ilaha illallah. Sekiranya dia tak boleh sebut langsung, sebut Allah. Allah. Minta dia sebut. Tak boleh langsung, minta dia bagi tanda. Kalau dengar suara saya, cuba gerakkan tangan. La ilaha illallah. Dia pun gerak tangan dia. Cuba gerakkan mata, gerakkan lidah. Maknanya signal tu daripada dia. Dia pegang kalimah tu, cuma dia tak mampu nak bercakap saja. Itulah kemampuan yang kita boleh buat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam, dia dapat sebut kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga. Jadi kita kena pastikan orang yang tengah nazak ni boleh ucap kalimah la ilaha illallah. Itu penting. Dia sebut, ucap kalimah ni. Ya, baik. Ini penting. Yang kedua, bacakan mana-mana surah dari Al-Quran di sisi pesakit. Surah apa yang kita tahu? Al-Qad. Bagus. Lagi surah apa? Al-Fatihah. Okey, lagi? At-Takasur. Surah apa? Surah An-Nas. Okey, bagus. Apa saja surah yang kita tahu, yang kita hafal, yang kita ingat, baca. Kerana Nabi sebut Al-Quranu syifa. Quran itu ialah penawar, penyembuh. Bacalah. Saya tahu Qul huwallahu ahad je, baca. Saya tahu Inna A'tainaka saja, baca. Ya. Dan yang paling terbaik ialah bacakan surah Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia. Baca. Ya. Antara sunnah Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan nazak di ambang sakaratul maut, Aisyah radhiyallahu anha, isterinya, membacakan dua surah yang ringkas, yang pendek. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Surah apa? Al-Falaq dan An-Nas. Dua surah tu pun baca. Itu pun sunnah yang ringkas yang boleh kita amalkan. Baik. Yang ketiga, tunaikan apa jua hajat pesakit. Orang pesakit ni nak apa? Nak air, bagi dia air. Kan dia kata nak air, tunaikan hajat dia selagi mampu. Nah, ambil air ni, air uro tak nak uro, jangan uro. Bagi pula air lain, si master tak nak air apa kau ni, kan marah dah ni. Bagi air kowe tak nak, nyirap darah aku ni. Buat kopi O, bancuh kopi O, nah air tak nak. Fresh orange pun tak nak. Air budak kang. Kita nak jaga orang sakit ni kena banyak bersabar. Nak air, apalah dia ni tadi, nak air semua jenis air dah aku keluarkan. Cuba tanya dia nak air apa. Nak air. Nak air apa? Starbucks kata dia. Starbucks diminta ya. Kau ni demand betul, kau tahu tak sekarang ni tengah boikot. Time tu janganlah kita bersyarah kat dia. Janganlah kita marah dia, kan? Kalau dia nak, belilah. Kalau malu, order online. Tak boleh lah, time ni kau boikot. Kalau aku masuk Starbucks tu, ambil gambar viral, kan? Jadi, kalau kita tak mampu, pujuk dia baik-baik. Jangan kita marah dia. Kau tahu tak hukumnya haram sekarang ni? Jangan. Sabar, relax, tenang. Ya, bagi tu dengan tenang. Kalau kita tak mampu bertenang, takut-takut dia rasa kita ni benci dia. Dia tak layan aku dah, dia benci aku ni. Waktu itu syaitan akan datang ambil kesempatan. Syaitan akan datang. Dia akan tawarkan air yang dia nak. Ni antara hadis ya.
Dia datang menyerupai mungkin nenek dia yang dah meninggal dunia, atuk dia yang dah meninggal dunia datang balik, mak dia ke ayah dia ke, dia tengah sakit, tengok mak dia. Mak dah lama meninggal. Ya, mak datang daripada syurga ni. Padahal syaitan. Mak nak bawa kamu ni. Saya sakit, mak saya nak minta air, dia tak bagi. Tak apa, kita ada air daripada syurga. Marilah mak. Kalau kau nak ikut mak, kau kena keluar daripada Islam. Syaitan akan cuba pengaruh. Waktu tu kenapa? Dia dah rasa macam orang lain tak suka dia. Tak apalah, biarlah aku ikut orang ni. Jadi jangan sampai orang yang sakit ni, dia rasa macam kita ni tinggalkan dia. Takut-takut dia terikut dengan syaitan yang sentiasa nak mengkufurkan dia. Wa'iyyazubillah min zalik. Sebab itulah kita ni kena bersabar. Orang sakit tu dia diuji, kita yang menjaga pun kita diuji. Sebab tu besar pahala menjaga orang sakit ni. Pahala besar, ya. Kena banyak bersabar, ya. Baik. Itu 3 perkara. Dan yang keempat, tak ada dalam slide, tak ada dalam nota. Apa dia? Orang yang sakit ini kita kena bimbing dia supaya husnuzon, sangka baik kepada Allah. Sangka baik. Sebab orang tengah sakit ni kadang-kadang dia mengacau-acau. Apalah Allah uji aku macam ni. Aku semayang dah buat, baca Quran dah buat, puasa aku buat. Kenapa aku sakit? Dia rasa macam Allah Ta'ala nak azab dia. Sangka baik. Kadang-kadang dia cakap macam-macam. Waktu itulah kita kata, sabarlah mak. Ya, Allah uji ni tanda Allah sayang. Allah bagi sakit ni tanda Allah terima taubat kita. Maknanya kita kena supaya bimbing dia supaya sentiasa sangka baik pada Allah. Sebab apa kita perlukan dia sangka baik pada Allah? Kerana ada satu hadis qudsi. Rasulullah SAW menyebut, Allah Ta'ala berfirman, aku akan menurut pada sangkaan hamba-Ku. Jika hamba-Ku bersangka baik kepadaku, maka aku akan memberikan kebaikan pada dia. Jika hamba-Ku bersangka buruk padaku, maka aku akan biarkan dia dalam keburukan. Jadi kita kena pastikan orang yang sedang nazak ini sangka baik sehingga dia meninggal dunia. Ya, kena bimbing dia. Sabar. InsyaAllah Allah Ta'ala tu masukkan kita ke dalam syurga selagi kita beriman. Bercakap baik-baik, ya. Baik, itu antara perkara yang perlu kita buat kepada orang yang sedang nazak. Bimbing dia sehinggalah dia meninggal dunia. Ada soalan? Tak ada. Bagus. Kan? Ya, dia minit-minit awal ni biasa memang tak ada soalan. Dia waktu bila banyak soalan? Waktu hujung waktu nanti nak dekat zuhur nanti, banyak soalan. Time tu lah Tok Bila dah tak terturah dah. Nak azan ni. Soalan banyak lagi. Kan. Jadi nak tanya soalan, tanya soalan awal-awal, ya. Baik, yang kedua. Bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Orang yang baru meninggal dunia, apa kita nak kata? Alhamdulillah. Oh, innalillah. Niatkan kata Alhamdulillah meninggal juga. Penat aku jaga kan. Sebab apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wa basyirus sabirin, beri kabar gembira pada orang yang sabar. Allazina iza asabathum musibatun qalu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Iaitu pada orang-orang yang ditimpa musibah bila mana mereka mengucapkan kalimah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang daripada Allah, kepada Allah lah kita akan kembali. Ini ucapan kita orang beriman. Dengar jiran kita meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam grup WhatsApp dah beritahu dah, jiran kita tingkat sekian-sekian ni telah meninggal dunia pagi tadi. Maka kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, macam itulah kaedah dia. Bukan kita komen Al-Fatihah, salam ta'ziah Al-Fatihah. Bukan salah baca Al-Fatihah, bacalah. Tapi kita nak beritahu bahawa terima berita kematian, ikut sunnah. Sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un dulu. Kemudian nak baca Al-Fatihah ke Al-Baqarah ke Al-Insan ke terpulang. Kan? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Al-Mulk. Kan? Contoh kan. Bacalah. Kan? Baik. Dan innalillah ini bukan hanya eksklusif pada orang Islam saja. Orang bukan Islam, jiran kita yang India, yang Cina ke meninggal dunia, dapat dalam grup WhatsApp, Rahmat Sami telah meninggal dunia pagi tadi. Kita berkomen apa? RIP. Semua komen RIP. RIP. Apa tu RIP? Rest in peace. RIP, rest in peace. Apa maksud Melayu dia? Berehatlah kau dengan tenang, bersemadilah kau dengan aman. Begitu maksud dia kan?
keyakinan kita sebagai orang beriman, orang yang bukan Islam kalau mati dia boleh tenang ke? Boleh aman ke? Tak. Maka secara logiknya apa guna kita doakan dia? Dan kalau ikutkan hukumnya, mendoakan pada orang bukan Islam yang mati hukumnya haram. Tak boleh, ditegah oleh Rasulullah sendiri. Sebab pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW sendiri, sewaktu Abu Talib, siapa Abu Talib? Pak saudara Nabi, pak cik Nabi Abu Talib, dalam keadaan sakaratul maut, nak meninggal dunia. Waktu itu Rasulullah datang ke tepinya, pujuk dia, "Pak cik, masuklah Islam. Pak cik, sebutlah la ilaha illallah. Kalau pak cik sebut, saya jamin tempat pak cik dalam syurga nanti," kata Nabi. Abu Jahal pun ada. Abu Jahal kata, "Ya Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad. Kau kena kekal dengan agama kita." Setelah dipujuk, dirayu, akhirnya Abu Talib kata apa? "Wahai Muhammad, anak saudaraku, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Aku kekal dengan agama asal kita." Maknanya dia tidak beriman. Dan akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Lalu Nabi sedih tak? Sedihlah, kecewa, sebab yang meninggal ni siapa? Orang yang jaga dia daripada kecil, tapi tak sempat nak masukkan dalam Islam, mati dalam keadaan kafir. Lalu Nabi kata apa? Di sisi pakcik dia, "Wahai pakcik, aku berjanji akan berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa pakcik." Dia nak minta Allah ampunkan dosa pakcik dia yang meninggal dalam keadaan bukan Islam. Lalu turunlah firman Allah Ta'ala surah Taubah ayat 113. Nanti balik cek. Apa firman Allah Ta'ala? Tidak boleh mana-mana Nabi dan orang-orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang itu adalah kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka. Maka Nabi menerima ayat itu, terima teguran Allah. Lalu Nabi pun tidak berdoa kepada pakciknya. Kalau Nabi pun tak doakan kepada pakciknya yang bukan Islam, yang kafir, apa lagi kita? Kita pun tak boleh juga. Allah larang kita juga. Maka sebut RIP itu dilarang. Kalau orang bukan Islam mati nak sebut apa? Sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun juga. Itu ucapan orang beriman. Kalau jiran kita yang India, yang Cina, yang bukan Islam ini tiba-tiba terima berita kematian kita, Acong, you tahu tak, kita punya kawan Ahmad tu sudah meninggal. Oh ya kah? Adakah dia sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun? Ada? Dia akan sebut apa? Rest in peace. Adakah sebut rest in peace? Sebab itu cara dia. Kita orang Islam ada cara kita. Yang mati tu orang Islam ke, yang mati tu bukan Islam ke, kita tetap sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Okey. Baik. Yang kedua, orang baru meninggal dunia nak buat apa? Mata dia akan terbuka. Gini kan. Jadi tutup mata dia, itu sunnah. Jangan dibiarkan terbuka. Kan? Jangan orang buka kain dan tutup muka dia tu, nampak mata dia gini. Melompat orang nanti. Kan? Jadi cuba tutupkan dia. Macam mana? Antara kaedahnya ialah urut mata dia. Tutup mata dia. Ya. Orang yang meninggal dunia mata terbuka itu adalah benda fitrah, benda biasa. Bukanlah kata azab Allah. Apa sah mata terbuka tu? Ni mesti ada dosa dia dulu kan? Apa yang dia tengok dulu ni? Apa maksiat yang dia buat ni? Jangan kita tuduh orang macam-macam. Sebab ketika sahabat Nabi yang mulia Abu Salamah radhiyallahu meninggal dunia, matanya pun terbuka juga. Abu Salamah meninggal mata terbuka. Lalu kata apa Nabi? Orang pun cakap, datang sahabat-sahabat yang dia datang kata, apa kena mata Abu Salamah ni terbuka ni? Ni mesti ada benda yang dia buat ni. Adalah macam cakap. Mana cakap-cakap yang mana yang bukan perkataan yang baik lah. Lalu Nabi SAW pun datang ke jenazah Abu Salamah. Nabi pun tutupkan mata Abu Salamah. Dan Nabi berkata, setiap orang yang meninggal dunia, apabila rohnya keluar, dia akan melalui ubun-ubun kepalanya. Belah kepala dia. Ubun tu ubun. Tak tahu ubun-ubun. Kalau ada baby kat rumah tu, ataupun nampak baby, cuba tengok kepala dia. Pada denyut. Itu ubun-ubun.
Yang dah besar-besar ni tak ada dah bubun, dah keras kan. Kan? Dia keluar daripada bubun kepala dia ni, maka matanya akan mengiringi pemergian rohnya. Dia akan tengok, batu mata dia terbuka. Kata Nabi, ini adalah perkara yang biasa. Dan Nabi kata apa? Hendaklah kamu berkata yang baik-baik di saat ini, kerana ketika ini malaikat yang hadir semua mengaminkan kata-kata kita. Jadi kita tengok jenazah, cakap yang baik-baik. Kias daripada itulah, maka ulama kita pun menetapkan lepas solat jenazah akan ada orang cakap, apa kita nak saksikan pada mayat ini? Baik. Apa kita nak kata pada mayat ini? Baik. Itu adalah hal sunnah. Cakaplah. Sebab kita berkata yang baik-baik kepada orang yang meninggal dunia, memberi kesaksian yang baik. Ya? Baik. Jadi apa nak buat? Mata ni kita tutup, terbuka, tutup lagi. Cara dia apa? Pertama, kita urut dengan minyak. Cari minyak apa kat rumah dia? Minyak apa yang ada kat rumah? Minyak masak, minyak zaitun. Okey, minyak apa lagi? Apa saja minyak yang ada, kita guna. Urut perlahan kan. Jangan guna minyak rambut minyak rambut ke, ya. Minyak masak tu pun kalau guna, jangan guna minyak yang dah goreng ikan semalam. Dia dah goreng ikan keli semalam, yang ada kat bawah kan. Ambil dalam kuali tu boleh, jangan ambil yang baru. Punyalah nak berjimat. Orang pun ambil yang dalam kuali tu, urut kat mata mayat ni. Datang kucing jiran, jilat mata dia. Sedap pula akan rasa ikan. Guna minyak yang baru, urut perlahan. Ya, guna minyak yang sesuai. Jangan guna minyak apa? Minyak cekapak ke, kan. Terkebil-kebil mata mayat nanti. Ya. Yang tidak dibuat dia. Tak boleh guna minyak, dah urut-urut tak boleh, terbuka lagi. Guna kaedah kedua. Cari batu. Batu kerikil yang berjalan, batu bersepah tu kan. Batu kecil-kecil tu ambil. Turun bawah rumah, ambil batu. Cari batu yang kecil-kecil je tau. Dan confirmkan tu batu. Takut nanti kalau letak saja cair. Lah, tak kucing. Jangan. Yang pastikan basuh dulu, bersihkan. Tak. Kalau tak jumpa batu, jangan guna bata. Ambil bata orang sebelah rumah kan, ambil kan. Jangan buat yang besar sangat, kecil je sikit. Tak guna yang tu, cari yang ketiga. Apa-apa barang logam, antaranya duit shilling. Kan, nak beratkan mata dia ni. Shilling 50 sen tu, yang besar tu kan, ambil letak kat mata dia. Beratkan kelopak mata dia. Tujuan dia nak tutup mata dia saja. Itu adalah kaedah. Ya. Ingat 50 sen. Jangan tulis RM50 pula. Sekarang letak sini 50 sini, sini 50 serai. Bukan tutup mata mayat tu, terbeliak lagi ada. Ya. Dan letak duit ni jangan dibiarkan lama. Takut terlupa. Dia dah letak duit, lepas tu tutup dengan kain muka mayat tu. WhatsApp masuk, telefon masuk, dia pun jawab call. Dah meninggal, baru meninggal pagi tadi. Ya. Jiran pun datang. Dia terlupa pasal mayat tadi. Mai masuk. Ayah, abah ada kat depan tu. Abah awak ni baik. Dia sukalah bantu orang surau ni. Suka bersedekah, rajin lah dia ni, apa semua. Segala puji-pujian orang bagi kat dia. Boleh tak nak tengok muka abah ni? Boleh, buka lah cik. Dia selak kain tu. Astaghfirullah, mata duitan. Kecoh satu Sri Rampai ni kan. Keluar mastika. Mayat keluar duit kan. Mayat mata duitan lah. Jadi alihkan segera sebelum jiran-jiran tetangga datang. Dia sementara saja. Ya. Kaedah yang keempat yang kita boleh buat apa dia? Guna selotip. Selotip kertas, paper tu. Koyakkan sikit, daripada kelopak tadi, tarik sampai bawah. Tujuan dia apa? Untuk mengelakkan mata dia terbuka. Terbuka kan. Kita kena tutup mata dia ni. Ya. Ingat selotip kertas. Kenapa saya mention selotip kertas? Bukan tak boleh guna double tape. Double tape boleh. Tapi kalau nak buka tu tersiat lah sekali yang kulit dia tu. Ada gam dia kuat. Ya. Tapi kaedah yang saya guna selotip kertas lah, kita guna simple. Ya. Jangan guna double tape dan jangan guna gam. Gam uhu. Ya. Orang bukan Islam dia guna gam uhu tau. Sebab apa? Saya sendiri menguruskan jenazah bukan Islam juga, non Muslim. Macam mana dia buat? Nak tutup mata mayat ni, dia titikkan macam air mo. Memang mayat tu takkan terbuka mata dia selama-lamanya. Kenapa mayat orang bukan Islam kadang-kadang kita nampak, dan kalau lah ada jiran kita meninggal dunia yang bukan Islam, waktu dia nak uruskan jenazah tu, cuba tengok jenazah tu.
tersenyum. Kenapa orang Islam kadang-kadang mayat dia tersenyum? Saya first time tengok mayat bukan Islam tersenyum, terkejut. Ya Allah, husnul khatimah. Husnul khatimah ni kan tersenyum. Ayah awak mati dalam iman. Senyum. Rupanya ada cara nak bagi dia senyum tau. Pertama apa? Dia guna gam. Mulut tu guna gam. Nak bagi rapat. Kedua macam mana? Ada ubat dia masuk dalam badan dia. Ya. Nak tahu ubat apa? Nak tahu apa kaedah dia? InsyaAllah kita sambung lepas ni. Rehat dulu bagi suspense sikit. Ya, betul kan? Nak rehat dulu kan? Okey, insyaAllah tak ada rehat. Dengan cerita tak sarapan lagi kan? InsyaAllah. Ya. Kita berehat dulu. Saya serahkan balik pada pengurusi majlis dan kita akan sambung balik kejap lagi insyaAllah.